Jadi alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ni masih lagi terdapat bersama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Tuhan hidayahkan kita dan menyempurnakan lagi dalam segala ibadat kita. Ya? Jadi kalau kita tengok Allah ni, mana-mana masjid lah, mana-mana tempat semaya, orang semaya tu ramai, tetapi apabila ada orang mengajar tak kira lah mana-mana, jadi demo taksir, demo lari. Sedangkan ilmu ni lah yang paling asas, yang paling wajib untuk mencomel ke agama. Kalau tak ada ilmu nak semaya lagu mana, maka kita rapuh kursi je lah semaya. Nak puasa lagu mana, kita rapuh kursi ikut kita tahu je lah. Tetapi kalau kita ada ilmu, kita ambil daripada guru-guru atau daripada ulama-ulama kita, maka kita amal comel lah. Lah ni jadi kucawa iyah kita ni kerana kita tidak penting kepada belajar ilmu. Kita tak penting ke situ. Ya? Sekolah ni, cuba tanya guru-guru kita, berapa orang yang belajar tasawuf, berapa orang yang belajar usuluddin. Lah ni duk main pekoh dengan konon-kononnya tafsir Quran. Dia tak khabar dalam Quran tu ada usuluddin dan ada tasawuf. Kalau tak ada ilmu usuluddin dengan tasawuf, kita tak terang lagu mana. Benar tu. Maka guru tu wajib dia kena ada ilmu usuluddin dengan tasawuf, baru dia boleh mengajar tafsir Al-Quran. Apa tu lagi dalam Al-Quran tu ada benda yang rahsia yang tak boleh fikir dengan akal. Apabila tak boleh fikir dengan akal, maka kita meletakkan, kita menghukumkan benda tu, hak salah jadi betul, hak betul jadi salah. Lagi itulah. Jadi benda tu kita kena beringatlah, sebab dalam apa-apa amalan kita ni kena ada ilmu. Jadi kitab kita ni muka surat 20 dah. Muka surat 20, baris ketiga daripada bawah, ke-8 dia, mana kelapar lah. Ke-8 qadirun. Qadirun artinya yang kuasa. Dan jikalau tiada ia bersifat qadirun, nescaya dia bersifat ajizun, artinya yang lemah. Maka tiadalah ia berkehendak kepadanya tiap-tiap barang yang lain. Jadi kalau dia terlemah, maka makhluk tidak berkehendak kepada dia. Jadi Tuhan ni yang kuasa. Apa makna yang kuasa? Maknanya Tuhan dia boleh buat semua benda, semua perkara, semua sesuatu, semua mungkin, daripada tak ada kepada ada, dan daripada ada kepada tak ada. Ada pun kita duduk bersahur, kita boleh buat, bukan buat, kita rekoh. Rekoh. Orang tua dulu kata rekoh. Rekoh ni bagi ada dah. Buat gandu. Gandu kita rekoh berapa, kita buah nama. Lepas kita dia ingat benda lain. Dah nama roti butuh, roti cana, roti span, roti kek, roti tu, roti nama beratus-ratus beribu nama, tapi kita lupa hakikatnya saja gandu. Inilah yang kelon jadi sesak kita ni. Dah kita tengok kuasa. Amerika kuasa, Rusia kuasa, China kuasa. Hak tu kuasa, hak ni kuasa, Israel kuasa, ada
buat tu macam-macam. Maka kita nampak banyak kuasa ni, kita tak khabar ya kuasa tu kehadiran itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lagu mana kita ni, kalau kita nampak ya kuasa tu bukan Tuhan, tidakkah kita ni syirik dengan Allah Ta'ala? Mana tak yakin bahawa Tuhan tu maha berkuasa ataupun berkuasa. Kita dah suka lain pada Tuhan tak ada kuasa. Supalah kita percaya kepada kereta. Kereta ni laju sisi besar, sedap naik, laju gapa. Kita dah usaha ke kereta. Kita tak khabar kereta nak berjalan tu kena ada siapa. Kena ada siapa. Kena ada driver. Ada tak kereta berjalan tak ada driver? Ada kereta tu berjalan tak ada driver, ada kereta. Bawa ya. Ada dia kata drone. Nah, istilah drone ke. Dia kata tak ada driver. Betul lah tak ada driver atas benda tu, tapi driver ada dalam bilik makmal. Dia kontrol tak ada, dia kontrol jauh daripada jauh. Mesti ada driver. Okey tak ada driver. Tetapi apa kita tak ingat kepada driver? Misal tadi saya kata syariat ni. Ini syariat. Bapa kita tak ingat kepada driver, sedangkan yang menjalankan kereta tu driver. Dia tidak kata kereta Allah, kereta comel, apa semua tu kereta raka. Kita tak khabar kereta tu orang buat comel. Kereta tu driver lagi, dia dah tak khabar. Kita dah nampak ke kereta. Begitu juga Allah Ta'ala ni dia buat makhluk ni. Kita dah nampak ke makhluk, dah nampak mereka kuat. Tu kuat, ni kuat, jangan ni. Sikit lagi mari dajah, kau lagi kuat, sibuk minta, sibuk boleh. Kita tak khabar, semua ada pada devil ni adalah kehendak Tuhan. Bapa kehendak Tuhan lagi tu? Tuhan nak nyata ke dia ni, nak suruh orang mukmin kenal. Orang mukmin pasti kenal Allah Ta'ala. Tetapi kalau duduk orang fasik ke, duduk orang munafikin ke, dia menyanyi main. Sebab dia kata dia kenal Tuhan. Hakikatnya dia tak kenal Tuhan. Tak tahu siapa dia Tuhan. Dia kenal mereka. Kuat tu mereka, kuat tu Rusia, kuat tu Cina. Sedangkan yang jadi kuat ni ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah buat-buat tu Allah ni, Hamah berapa tu, dia bergantung pada Allah. Apabila bergantung pada Allah, maka dia kata dia mati pun tak apa. Sebab mati kita dalam jiwa agama adalah mati syahid. Apabila mati syahid, kalau nak ke syurga tu, pasti dah syurga. Dah. Tapi apa kita takut lagi? Kita takut pada makhluk. Kita kena cek pada diri kita. Kita berkata kita takut pada makhluk sebab banyak dosa. Kita kata tak? Pas kalau banyak dosa Tuhan tak apa ke? Katalah kita ada dosa sebesar gunung. Adakah Tuhan tidak apa dosa kita? Tidakkah Tuhan berjanji kalau dosa sebesar laut, besar gunung, sebesar dunia sekalipun, dia akan ampun dosa tu apabila kita bertobat nasuha. Bertobat semua-semua. Cuba tengok orang kafir, minggu lepas ayat dah. Orang kafir lak-lak, sibuk dia buat hijab, zina lah, minum arak lah, judi lah, berapa. Bila dia mati, dia mengucap. Kemana dia pergi? Surga. Bapa wis surga, dia kafir lak-lak sama ni. Yang inilah Tuhan ni, dia nak suruh kita ni kembali kepadanya, ya Allah. Maka kita ngaji sifat 20 ni, kita nak kembali kepada Allah lah. Kalau kehadiran tu yang kuasa tu Allah yang kuasa tu. Apa nampak di Amerika nampak ini kenyataan Tuhan nak ayat dia dah. Tetapi dia nyata ke dia orang kafir ni sebab apa? Nak suruh kita ni sedar. Kita Islam ni kita kena yakin kepada kuasa Allah.
Walaupun Tuhan nyata buat orang kafir, kalau kita ni Islam yang mukmin, maka kenyataan kudrat kepada kita terlebih daripada orang kafir. Sebab Tuhan telah janji yang hak wajib mengalahkan yang batil. Tidak begitu dia ni. Yang hak ada datang yang hak, yang batil akan kalah. Pahala ni apa tu tak kalah tu yang batil tu. Pasal kita orang hari ni bukan yang hak, bukan daripada Tuhan. Daripada nafsu kita, daripada kita mikir. Sebab itulah kita kalah. Cuba kita daripada yang hak sebenar-benar hak, kita akan menang. Orang bersoal kepada kita, berapa orang Uhud tu orang Islam kalah? Cuba tengok dia kalah sebab apa? Sebab dia cuai kepada arahan Nabi supaya jangan tinggal daripada tempat dia tu sehingga diarahkan oleh Nabi. Dia tinggalkan nak ambil harta orang. Harta orang fasik. Akibatnya ramailah orang Islam mati. Orang mukmin mati dibunuh. Asyik tu je. Lah ni pasal kita tidak yakin dengan Allah. Kalau sini kita tak yakin bahawa Allah lah yang berkuasa. Boleh kata? Cuba soal sikit. Ada tak kita nampak lahir pada Allah berkuasa? Sebab tu kalau kita baca kisah-kisah wali-wali zaman-zaman dulu. Bini dia suruh pergi cari api, dia cari api, tak bawa. Panggil rimah. Mari tolong pikul kayu api ni. Kita berani kena tengok rimah tu, tak kenal dia je. Sebab apa dia yakin begitu? Sebab dia yakin dengan Allah. Sebab dia tahu bahawa khalifah muka bumi ni ialah manusia. Kita boleh menguasai semua makhluk lain. Sama ada makhluk tu berupa jin ke, berupa syaitan ke, berupa malaikat ke, kita yang boleh menguasai. Sebab apa? Sebab Tuhan beri kita nikmat yang teramat-amat banyak. Nah, malaikat boleh makan mie ke? Malaikat boleh bini ke? Syaitan ke apa? Boleh. Semua kelebihan duduk kita berlaku. Tuhan bagi kita berlaku botol banyak. Sebab tu saya kata wa'in tak untuk nikmat Allah ilah. Susah. Kalau mu fikir nikmat aku yang tak sah. Paling tak bila. Banyak doa. Tapi pada makhluk lain, tak. Tuhan tak boleh banyak sebagaimana kita sebagai manusia. Sebab itulah kalau kita reti, kita akan bersyukur kepada Allah pada setiap masa. Kerana berlaku itu adalah dengan kudrat dan iradat Allah. Allah gitu. Jadi kalau kita menafikan kuasa daripada Allah, kita tolak, kata bukan Tuhan dan mereka. Berarti kita kata Tuhan itu lemah. Ingat Tuhan itu lemah itu mustahil. Kalau kita kata ya bagai mustahil, kafirlah kita. Itu je lah mudah ayat dia. Tapi kerana kafir ni kita tak berasa, sebab itulah Allah ni ramai kafir daripada Islam. Tak? Islam kita tak ramai. Islam tu tak ramai dah. Apatah lagi Islam ada 3 ni, mukmin, fasik, munafikin pula. Tapi pada ramai lah, ramai kafir. Sebab apa? Sedangkan mereka ni daripada Islam ni. Jangan kata orang kafir tu daripada kafir. Orang kafir ni asalnya daripada Islam. Sebab Tuhan ni sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Tuhan mampu habis orang kafir dalam dunia. Hak Tuhan tidak royak hak berlaku je selepas Nabi Isa tak ada lah. Tapi hak Nabi Musa Tuhan mampu dalam laut kan. Sampai Nabi Soleh Tuhan mampu kaum Ad tu dengan angin, dengan hujan batu. Kaum Lut dengan buat balik bumi habis mati. Kaum Nuh dengan banjir habis mati orang kafir. Hak tinggalnya orang Islam. Sebab itulah kita bersyukur lah ni. Kita masih lagi Islam walaupun ramai dah orang kita masuk kafir. Ramai. Nanti kat Jawi orang lain persekutuan tanya dia nak tengok boleh orang Islam ni tak nak jadi kafir. Ramai.
Bapa orang Islam hak duduk dalam cerdik gimitok nak jadi kafir. Bodoh. Sedar ke kita sama-sama duk baca, kita kata Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Kalau kita ambil Tuhan sebagai kalau kita hak kita nak tu, maknanya Al-Quran dah hadis lah. Maka Tuhan akan bawa kita daripada kegelapan pupur dan maksiat tadi kepada nur cahaya, iaitu iman dan taat. Tapi cuba tu, wallazina kafaru awliya'ahum at-taghut. Ingat orang hak dah situ Tuhan ni, hak eka pada Tuhan ni kita panggil orang kafir. Tuhan kata orang kafir. Tengok Allah ni marah panggil kafir, kadang-kadang panggil kafir kan panggil bukan Islam atau panggil non-Muslim. Kita tak nak kata kafir guan, bukan dalam Quran kafir. Okey nak kata kul ya ayyuhan muslim. Ubuh ayat Quran kafir bah kita. Jangan. Tetap ada ayat Quran lah kafir. Maka kita kata kafir. Jadi begitu ramai orang kafir cuba menyesatkan kita. Apa yang kita terpengaruh. Berita terbaru minggu lepas kita rakyat belajar daripada tahfiz ramai yang telah masuk Kristian. Sedangkan dia khair duk mulut dia 30 juz. Mengapa boleh dia jadi kafir? Ini hidayah. Jawab sebutir lah. Hidayah. Nak dapat hidayah bukan senang. Kita bersyukur Allah ni kita boleh mari dengar, kita boleh mari belajar, kita boleh sembahyang. Sayangnya Tuhan kita tak patut kalau kita tidak sayang ke dia. Orang sayang kita, tak kira kita tak sayang ke dia, ada misal. Habis. Kesembilan wahdaniyah. Gapo dia mawadaniyah ni artinya esok adanya Allah Ta'ala. Ada kita baca dalam satu kitab. Dia kata, Tuhan ni esok. Tetapi ingat dia kata Tuhan ni bukan berbilang, bukan banyak. Dan Tuhan ni bukan satu. Bukan satu. Kita orang bodoh tidak terkejut dia. Tapi ini perkataan tasawuf. Mengapa kita kata Tuhan itu tidak berbilang? Betul, kita akui lah. Tuhan itu wahdaniyah, artinya esok. Tetapi bapa pengarah itu kata Tuhan yang tidak satu. Agak-agak lagu mana tu? Wayak biar betul lah, bukan dengan nafsu mikir dah. Cara mudahlah kita wayak. Kalau kita kata satu, mari kita fikir ada dua, ada tiga, ada empat, ada lima. Sebab satu ni adalah berbilang. Tuhan itu maha suci daripada berbilang. Kalau berhasil tidak betul. Lah betul dia dah. Jadi lah kita tak boleh, kita kena belajar dan kita kena dapat ni tipu daya daripada orang kafir yang Tuhan jadi. Tuhan jadi ke orang kafir, Tuhan jadi ke Ya'juj Ma'juj, Tuhan jadi ke akhir zaman nak mata sebutir tu, nak tipu kita semata-mata. Jadi kalau kita terpukau beratlah kita nyayanglah kita je. Setelah kita ni huduh sekali dok sekali tu masalah pula tak ada arah lah. Jadi Tuhan tu esa adanya Allah Ta'ala itu. Kemudian kita dah belajar sebelum ni. Tuhan tu esa lagu mana? Esa berapa? Tuhan ni esa diri dia, esa zat. Esa hal diri dia itu esa sifat. Tuhan ni esa
Kerjaan dia esa afal. Dia Tuhan ni esa kepada asma dia, nama dia. Jadi esa zat, esa sifat, esa apa, esa asma, esa semua satu belaka. Apa makna satu? Esa tadi. Esa tadi makna benda tu duduk di Tuhan saja. Tak duduk lain. Benda duduk di Tuhan. Sebab sifat Tuhan wajib duduk di Tuhan, diri Tuhan wajib Tuhan. Tak ada dah lain pada diri Tuhan, tak ada Tuhan. Itu makna esa. Kalau kita kata Allah tu adalah Tuhan yang esa, maknanya lain pada diri Allah tu tak ada dah Tuhan. Misal lah tu, cuma bahas dia tu. Sebab tu lain tu daripada kita kacak biasa tu. Kalau ramai banyak dah lah. Mana baru dengar ni kena bahas. Tidak tadi kita kata Tuhan ni Tuhan esa, maka Allah tu esa, lain pada Allah bukan Tuhan dah. Bapa kita dah kata orang kafir semua tu Tuhan. Bapa mana silapnya kita? Tengok ni orang ingat tapi ni pergi masuk Kristian ni apa? Orang Kristian semua Tuhan kan? Orang Kristian jadi semua Tuhan ke tak? Nak kata dia buat Wahabi dia kata Tuhan pasal dia sebut God. God ni betul makna Tuhan. Tetapi hak dia kata Tuhan tu betul ke tak Tuhan? Betul ke agak-agak? Hak dia kata Tuhan tu. Sebab Tuhan yang dia sebut tu bukan wahdaniyah, bukan esa. Tuhan berapa ada anak, ada bini. Serupa dengan kita lah. Tak serupa dengan Kubah, kita panggil Kubah lah. Malah kita letak nama lain pun Kubah lah. Kata serupa dengan Kubah. Bagaimana? Kita letak nama Seladek. Seladek pun betul jenis Kubah lah tu. Dan kita sini panggil Kubah. Misalnya lah tu. Dia tak boleh lari daripada jenis dia lagu mana. Jadi kalau bahasa sifat tu duduk di Tuhan, dia tak duduk lain. Tak ada di lain. Lagu tu. Kalau ke mana? Cuba bahas kat sini kita tak reti ni.